Kamera. Tak. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan forum kita pada hari yang mulia ini, marilah kita sama-sama bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berjumpa mata walaupun tidak dapat berjumpa berdepan-depan kerana pandemik. Bukanlah penghalang untuk kita meraihkan majlis pada hari yang mulia ini. Okay, sebelum kita memulakan sesi forum ini, minta tuan-tuan dan puan-puan untuk share link ini untuk sahabat-sahabat untuk join bersama kita dalam program ini. Okey, untuk maklumat para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa yang menarik di sini adalah kesemua para panel jemputan khas kita pada hari ini merupakan pelajar jurusan Diploma Pengurusan Haji dan Umrah daripada Kolej Profesional Baitul Mal. Okey, ya tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan biasa-biasa ya. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin maklumat lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari www.kpbkl.edu untuk melihat segala pencapaian yang telah dilakukan. Okey, berbalik kepada panel-panel jemputan tadi, kurang sopan untuk saya tidak memperkenalkan mereka kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okay, iaitu panel pertama kita iaitu Nurul Fatihah binti Hamzah yang berasal daripada Terengganu. Okay, panel kedua pula adalah Nurul Aida Syikah binti Ramli dan yang ketiga adalah Siti Nurhani binti Junai. Yang keduanya adalah berasal daripada Sabah dan Sarawak. Okey, panel keempat adalah Muhammad Aiman Syamsi bin Ibrahim Asri dan yang terakhir sekali adalah Luqman Al-Hakim bin Muhammad yang berasal daripada Pahang dan juga Kelantan. Okay. Dan tak lupa juga saya yang diberi nama dan bertanggungjawab sebagai pengerusi untuk majlis yang mulia dan pada hari yang mulia ini diberi nama sebagai Muhammad Nizam bin Muhammad Suhaimi. Okay, berbalik kepada forum kita pada hari ini yang bertajuk Kaedah Fiqh. Adat dijadikan sumber yang diakui. Okay, beberapa ulama besar telah memberi tafsiran mereka mengenai adat. Sebagai contoh yang boleh saya maklumkan di sini, mengikut Al-Jurjani berkata adat merupakan segala yang dipraktikkan manusia secara terus menerus yang selari dengan akal sihat dan telah menjadi kebiasaan mereka. Okay, contoh kedua pula adalah daripada Abu Zahrah, adat bermaksud urusan kebiasaan manusia dalam kegiatan seharian mereka. Okay. Adat atau dipanggil nama lainnya adalah URF. Persoalannya apakah maksud URF ini? Okay. Adalah adat yang berasal daripada bahasa Arab iaitu URF dan adat merupakan dua perkataan yang berbeza tetapi mempunyai maksud yang sama. Okay, URF dan adat terbentuk bila orang yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakuinya dan menerimanya sudah berasal dari semua lapisan masyarakat, baik mujtahid ataupun orang biasa, dan tidak semestinya semua orang melakukan sesuatu perkara terbabit asalkan majoriti yang melakukannya dan setiap masyarakat mempunyai adat yang berbeza-beza. Contohnya di Kelantan mempunyai adatnya yang tersendiri dan adat di Kelantan tidak sama dengan adat yang berada di Terengganu. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okay, tajuk yang dibicarakan ini mempunyai 3 cabang kecil iaitu urf, sahih dan fasid, amali dan qauli, dan yang terakhir adalah umum dan khas. Dan kaitannya dengan isu-isu yang telah berlaku di negara kita dan akan diperjelaskan dengan terperinci oleh ahli panel istimewa kita. Yang pertama mengenai sahih dan fasik dan isu-isu yang terjadi pada ketika ini. Okey, tanpa membuang masa lagi, dipersilakan panel pertama kita iaitu Nurul Fatihah binti Hamzah untuk memberi pandangan beliau. Dipersilakan Nurul Fatihah. Tafadhal masykurah.
uruf sa'ih bermaksud sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syarak serta tidak menghalalkan yang diharamkan dan tidak membatalkan kewajiban. Seperti kebiasaan masyarakat tentang transaksi istisna, iaitu mendahulukan atau menangguhkan mahar dalam perkahwinan, tidak bergaul antara suami isteri sebelum isteri menerima mahar dalam masa pertunangan, satu pemberian laki-laki berupa perhiasan atau pakaian hanya dianggap sebagai hadiah, bukan mas kahwin atau mahar, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang secara kebiasaan tidak bertentangan atau dianggap baik. Pada tahun 2020, ada sebuah artikel yang memberitahu tentang pasangan yang mengadakan majlis pertunangannya secara maya walaupun jarak antara rumah mereka hanyalah 1 kilometer sahaja. Majlis tersebut dibuat menerusi aplikasi Zoom bermula pada 12 hari dan disertai oleh ahli keluarga serta rakan terdekat pasangan itu sahaja. Seterusnya, hukum bertunang adalah sunat. Ia adalah satu proses apabila seorang lelaki yang ingin menyatakan hasrat kepada seorang wanita untuk dijadikan isteri. Kemudian, hasrat tersebut telah disambut baik oleh wanita tersebut dan walinya. Apabila wanita tersebut sudah menjadi tunangan, dia tidak boleh ditunang oleh lelaki lain. Contohnya, pertunangan dalam Islam ialah kesepakatan antara pihak lelaki dan perempuan untuk menuju ke alam perkahwinan. Walaupun begitu, masih ada batas pergaulan antara lelaki dan perempuan yang sudah bertunang. Uruf fasik pula bermaksud sesuatu yang dikenal masyarakat, tetapi bertentangan dengan syarak atau menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan membatalkan yang wajib. Seperti kebiasaan, masyarakat yang banyak kemungkaran dalam kumpulan kebiasaan mereka memakan hasil riba, transaksi yang mengandungi unsur perjudian dan sebagainya. Tegasnya, kebiasaan yang dilarang ini adalah segala sesuatu yang telah ada aturan hukum atau syarak yang melarangnya. Contohnya, tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Hal ini jelas bertentangan dengan syarak kerana Islam sama sekali melarang umatnya tidak berpakaian apatah lagi ketika beribadat. Dia sampai penting, pergaulan bebas dan tidak menutup aurat di antara perempuan dan suku lelaki yang sering berlaku di dalam kalangan masyarakat adalah sama sekali bercanggah dengan nas, iaitu mengharamkan mendedahkan aurat kepada bukan mahram. Sekian daripada saya. Okay, terima kasih kepada panel pertama kita yang mana telah memberi penjelasan yang begitu baik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya kita teruskan dengan ahli panel kedua kita, iaitu Nurul Ain Rashikah binti Ramli, untuk menjelaskan maksud uruf amali dan qauli untuk berkongsi kepada kita ilmu-ilmu yang akan disampaikan olehnya. Okay, dipersilakan Nurul Ain Rashikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain Rashikah binti Ramli. Seterusnya saya akan menerangkan serba sedikit mengenai pembahagian uruf yang kedua, iaitu uruf kepada amali dan qauli. Pertama sekali, uruf amali ini bermaksud perbuatan yang menjadi kebiasaan di kalangan manusia. Contohnya seperti berimatah, yaitu proses jual beli tanpa ijab dan qabul. Ataupun contoh yang boleh diambil ialah penggunaan tandas awam, yang mana penggunaan tandas awam itu tanpa ditetapkan tempoh masa dan jumlah air yang digunakan. Selain itu, contoh yang kita boleh lihat lagi mengenai uruf amali ini ialah istina, yaitu membuat tempahan seperti membeli kasut, pakaian dan sebagainya. Jadi berbalik kepada kefahaman amali ini, ia adalah satu perbuatan ataupun amalan yang sudah menjadi kebiasaan manusia. Okey, antara isu yang boleh dilihat dalam pembahagian uruf amali ini ialah amalan ataupun perbuatan yang kebiasaan masyarakat buat, iaitu perbuatan menyimpan wang di bank riba kerana keadaan yang terpaksa dan keperluan mengambil faedahnya.
Okey, melihat kepada isu ini. Isu ini boleh diselesaikan dengan merujuk kepada kaedah fiqh yang ketiga, iaitu masyaqqah tajli bil taisir. Kesukaran mendatangkan kesenangan. Kan Ahji, beliau ada mengatakan, beliau mengharuskan kepada seseorang umat Islam itu menyimpan wang di bank riba jikalau di negara ataupun negerinya benar-benar tidak ada bank Islam untuk meraihkan keadaan yang darurat ini. Okey, berhubung dengan riba yang diberikan oleh pihak bank dari simpanan yang dibuat itu, Kal Ahji berpendapat harus mengambilnya tetapi tidak boleh mencampurkan dengan harta sendiri. Sebaliknya dibelanjakan kepada kepentingan umum orang-orang Islam. Kerana bagi beliau, ulama fiqh bersepakat tidak ada golongan yang berhak menggunakan harta haram. Sebaliknya hendaklah dibelanjakan kepada kepentingan kaum muslimin. Seterusnya, beliau juga menolak anggapan sesetengah orang yang menyatakan tidak boleh memberikan harta riba kepada golongan fakir dan miskin. Kerana riba yang diambil oleh penyimpan daripada bank adalah haram ke atas dirinya sendiri yang terlibat saja. Tetapi halal diberikan kepada orang lain yang berhajat. Kerana orang yang berhajat itu mengambilnya dengan sebab yang tidak sama sebab yang diambil oleh penyimpan. Jadi dalam isu amalan penyimpanan wang dalam bank riba ini, hukumnya adalah harus. Okey, berbalik kepada pengertian uruf qauli. Pengertian uruf qauli ini bermaksud perkataan-perkataan yang menjadi kebiasaan untuk maksud-maksud yang tertentu yang berbeza maksud asal perkataan tersebut. Contohnya seperti perkataan walad dalam bahasa Arab, ia digunakan pada uruf untuk kanak-kanak lelaki sahaja, sedangkan maksud asal perkataan walad ini asalnya merangkumi lelaki dan perempuan. Begitu juga dengan perkataan al-laham, daging, yang mana pada urufnya adalah semua jenis daging kecuali daging ikan. Padahal yang sebenar maksud asalnya merangkumi semua jenis daging. Okey. Merujuk kepada pengertian uruf qauli, ia bermaksud penggunaan sesuatu perkataan ayat di kalangan sesetengah masyarakat yang berbeza dengan makna asal. Ia dapat difahami secara spontan tanpa memerlukan perantaraan ataupun pengamatan. Sekian itu sahaja dari saya mengenai penerangan uruf amali dan qauli. Sekian dan terima kasih. Okey, terima kasih kepada Nur Anashika atas satu perkongsian ilmu yang begitu menarik sekali tadi ya. Mengenai amali dan qauli. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput ahli panel ketiga dan terakhir bagi ahli panel perempuan, iaitu Siti Nurhani binti Junaid yang akan berkongsi ilmu kepada kita mengenai hukum am dan khas. Okey, diminta para pendengar mencatat ya apa yang telah disampaikan dan akan disampaikan oleh ahli panel kita untuk diceritakan kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang tidak dapat hadir pada forum ini. Okey, dipersilakan Siti Nurhani. Terima kasih Saudara Nizam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati sekalian, saya akan menerangkan sedikit apa itu uruf am dan uruf khas. Uruf am ini ialah yang berlaku pada sesuatu tempat, masa dan juga keadaan. Tambahan, ianya menjadi kebiasaan yang biasa kita amalkan dan diamalkan oleh seluruh umat Islam. Maksudnya ia berlaku dalam kalangan semua penduduk di negara Islam. Contoh yang kita boleh ambil adalah dalam akad tempahan.
akad al-istina, iaitu jual beli tempahan dengan mendahulukan bayaran cengkeram, maksudnya duit lah. Ia amat diperlukan oleh manusia sejak sekian lama, begitu juga pada hari ini. Kita tidak dapat lari daripada muamalat seumpama ini, begitu juga dengan pembayaran penggunaan tandas awam tanpa mengira masa dan kadar air bila kita menggunakannya. Kedua-dua perkara tersebut telah menjadi amalan biasa masyarakat antarabangsa sejak berzaman-zaman. Ia tidak dianggap bercanggah dengan prinsip dan sistem kehidupan masyarakat sejagat. Contoh lain yang kita boleh ambil ialah seperti lafaz talak yang digunakan untuk penceraian dan oleh seluruh umat Islam, walaupun pada asalnya tidak bermaksud untuk tujuan tersebut sahaja. Untuk huruf khas pula merupakan perkara-perkara yang menjadi kebiasaan sesebuah negara, masyarakat atau kumpulan tertentu. Ia berbeza mengikut keadaan dan situasi yang mempengaruhinya. Contoh huruf khas yang kita boleh lihat adalah kebiasaan masyarakat Islam Melayu tidak berkasut di dalam rumah dan menganggap penggunaan kasut di dalam rumah merupakan tingkah laku yang agak kurang sopan. Contoh kedua, kebiasaan sesetengah tempat meletakkan tanggungjawab membayar bil ke atas pemilik rumah sewa, bukannya penyewa. Untuk perbezaan antara huruf am dan huruf khas dari segi hukum syarak, pertama, ruang lingkup hukum yang berdasarkan huruf am adalah lebih luas berbanding huruf khas. Yang kedua, hukum huruf am boleh mengkhususkan hukum yang berdasarkan nas syarak, sementara hukum khas ini tidak dapat melakukannya mengikut pendapat yang terkuat di dalam mazhab Hanafi. Apabila berlaku percanggahan antara huruf khas dan huruf am, hukum syarak adalah berdasarkan huruf am jika huruf khas itu dalam kumpulan yang kecil. Tetapi jika huruf khas di dalam kalangan kumpulan yang ramai, maka hukum adalah didasarkan kepada khas khusus untuk kumpulan tersebut sahaja. Kerana hukum am tidak didasarkan kepada huruf khas. Merujuk kepada pembahagian tersebut, ia didapati ia telah mengenepikan perkara-perkara yang berulang dan menjadi kebiasaan di kalangan seseorang individu. Ini adalah sebahagian daripada huruf menurut penggunaannya yang luas. Bahkan dari satu sudut ia juga mempunyai kedudukan dan penetapan hukum fiqh. Contohnya, untuk menetapkan kadar nafkah yang diwajibkan ke atas seseorang suami, ia hendaklah mengikut kepada uruf, iaitu taraf hidup suami serta keperluan keluarganya. Maksudnya mengikut berapa gaji suami itu untuk bahagi nafkah si isteri. Okey, itu sahaja penerangan saya tentang huruf am dan huruf as. Terima kasih. Okey, satu perkongsian yang ilmu yang menarik sekali yang telah disampaikan oleh Siti Nurhani yang telah memberi ilmu baru untuk kita ambil. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah mendengar penjelasan ahli panel mengenai cabang-cabang adat yang dijadikan sumber yang diakui dan contoh-contoh isu yang telah terjadi di negara kita. Tapi soalan yang sering kita dengar, adakah adat ini boleh dijadikan hukum? Dan ada setengah pihak yang bertikam lidah mengenai tajuk kita pada hari ini yang menyatakan adat dan hukum dan adat dan agama tidak boleh disatukan. Dan ada juga pihak yang menyangkal dakwaan terbabit. Okay, untuk penjelasan yang lebih teliti, saya akan menyerahkan perkara ini kepada Muhammad Aiman yang arif mengenai hukum akad ini. Okey, dipersilakan Muhammad Aiman. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Nizam di atas soalan yang diajukan. Okey, para ulama
yang berpendapat bahawa huruf ini merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan dalam menentukan hukum syarak. Okay, untuk membuktikan kesahihan perkara tersebut, terdapat salah satu dalil Al-Quran yang digunakan oleh ulama, iaitu berdasarkan surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Maksudnya, terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik serta berpalinglah, iaitu jangan dihiraukan orang-orang yang jahil, yang degil dengan kejahilannya. Okey, berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menggunakan uruf, iaitu apa yang menjadi kebiasaan di kalangan manusia dan menjadi adat dalam urusan mereka. Oleh itu, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesuatu yang diguna pakai dalam syarak. Okey, kemudian uruf ni mungkin bersandarkan kepada ijma' amali. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ijma' amali? Ijma' amali ini adalah apabila sesuatu perbuatan yang menjadi kebiasaan di kalangan manusia pada sesuatu masa dan berkekalan tanpa ditentang oleh sesiapa pun. Sebagai contoh, kita boleh ambil al-istisna, yang mana ia telah diamalkan sejak sekian lama hingga sekarang tanpa sebarang tentangan sekalipun. Oleh itu, sandaran bagi perkara ini ialah ijma' umat Islam terhadap sesuatu yang menjadi kebiasaan. Selain itu, huruf juga sentiasa digunakan oleh para ulama' pada setiap zaman, iaitu bersandarkan kepada ijtihad mereka, dan ini adalah merupakan dalil kepada penghujahan huruf, yang mana perbuatan mereka ini telah dianggap sebagai ijma' sukuti, iaitu bermaksud ijma' secara senyap. Oleh sebab tu huruf ni boleh disabitkan dengan ijma'. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Ya, satu penjelasan yang baik yang diberikan oleh Muhammad Aiman. Okay, selepas mendengar jawapan yang diberikan dengan sangat baik, saya berharap mereka yang tidak memahami kaedah fiqh ini dapat penjelasan yang mereka inginkan. Tetapi persoalannya lagi, apakah percampuran adat di dalam hukum ini tidak mengganggu dan memberi kesan kepada hukum syarak? Sama-sama kita mendengar pandangan daripada Luqman Al-Hakim. Okey, dipersilakan. Luqman. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberitahu tentang kesan huruf pada hukum syarak. Setelah kita mendengar penjelasan daripada panel-panel tentang huruf tadi, maka jelaslah bahawa huruf memainkan peranan penting dalam hukum syarak dan meninggalkan implikasi dalam penentuannya. Oleh itu, kesan huruf bukan sahaja dalam bidang muamalat, tetapi juga merangkumi ibadat-ibadat dan bidang-bidang yang lain dalam syarak. Contoh bagi huruf yang merangkumi ibadat ialah dalam bab al-ahraf, bersuci, ataupun bersama dengan al-muwalah, iaitu berturut-turut. Ketika berwuduk, basuhan anggota hendaklah berturut-turut antara satu sama lain. Tidak boleh ditinggalkan anggota pertama hingga kering dan kemudian diteruskan dengan anggota seterusnya. Dalam masalah ini, ia bergantung pada huruf. Satu tempat berbeza dengan tempat yang lain. Di Arab Saudi, air lebih cepat kering berbanding dengan negara kita. Begitu juga dengan musim panas. Pada musim panas, air lebih cepat kering berbanding dengan musim sejuk. Oleh itu, apa yang perlu menjadi sandaran di sini ialah huruf. Okey, seterusnya ialah dalam bab sembahyang pula, solat jamak perlu dilakukan dengan bersambung. Iaitu tidak boleh renggang antara dua sembahyang melainkan sekejap. Penarifan sekejap ini tidak dapat ditentukan melainkan dengan huruf. Ibnu Qudamah telah menyebutkan bahawa sesuatu yang tidak disebut anggarannya oleh syarak tidak boleh dianggarkan sendiri. Ianya ditentukan oleh huruf. Yang ketiga pula iaitu dalam bab nikah,
Jika pengantin lelaki yang pertama kali datang ke rumah pengantin perempuan dan tidak pernah melihat wajah isterinya itu sebelum ini, harus dan tidak ada sebarang halangan baginya untuk melakukan persetubuhan dengan isterinya itu kerana dia datang di tengah-tengah orang ramai. Ini adalah bukti yang jelas bahawa perempuan itu adalah isterinya. Ini telah menjadi kebiasaan dan adat dalam kehidupan manusia kerana dari segi uruf tidak ada penipuan dalam perkara-perkara seperti ini. Okey, seterusnya ialah dalam bab keempat iaitu bab al-aiman wal an-nuzur. Ini jika seseorang bersumpah atau bernazar dengan mengatakan saya tidak akan memakan daging, dan urufnya tempat menetapkan bahawa apabila disebut daging, ianya adalah daging lembu sahaja. Maka di sini tidak dianggap mengingkari sumpahnya jika dia makan daging kambing atau selainnya. Maka itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Okey, terima kasih kepada saudara Luqman Al-Hakim. Okey, kesimpulannya, apa yang kita dapat ambil dalam forum ini adalah agama Islam adalah agama yang tidak menyusahkan penganutnya. Okay, dan setiap adat yang baik dan tidak bercanggah dari agama Islam dibolehkan untuk meneruskan adat berbabit kerana tiada larangan untuk menghalang penganutnya daripada meneruskan adat yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya walaupun orang-orang yang sebelumnya bukan orang Islam. Okay, adat juga amat penting dijadikan sebagai hukum mengikut setengah tempat seperti di Malaysia yang mempunyai majlis apabila bertunang. Contohnya, apabila bertunang kerana bagi rakyat Malaysia dengan adanya majlis bertunang menandakan bahawa mereka telah ditanda dan mengambil serius dalam hubungan. Sebelum kita menutup majlis, kita izinkan saya untuk menyampaikan beberapa syarat pantun untuk tuan-tuan dan puan-puan dan ahli panel jemputan kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Madah diungkap, santun bitara. Pantun dilantun mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara. Pohon diampun seikhlas hati. Pak Taufik menjahitnya kopiah. Kopiah dijahit berdunia yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan dan ahli panel kerana telah bersama kita pada program ini. Saya dengan rendah hati dan memohon ampun jika ada banyak kekurangan mengendalikan program ini kerana yang baik itu datang daripada Allah dan yang tak baik itu datang daripada diri saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan juga wal asr. Subhanallah, syukurlah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.